Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du. Pada pagi ini kita menyambung pembacaan kita dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan penawar, karangan Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pada kelas yang lalu, kita telah pun membincangkan perkataan musannif rahimahullahu ta'ala, asyirku syirkan. Syirik itu ada dua bentuk. Syirkun yata'allaqu bidhatil ma'budi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, wa syirkun fi ibadatihi wa mu'amalatihi, wa in kana sahibu ya'taqidu annahu subhanahu la syarika lahu fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Syirik itu ada dua. Yang pertama, syirik menyengutukan Allah pada zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya, yang kita sebut sebagai syirik dalam rububiyah dan al-asma'i was sifat. Dan yang kedua, syirik pada peribadatan, perhambaan diri kepadanya dan dalam interaksi dengannya. Walaupun orang yang melakukan perkara tersebut beriktikad hanya Allah sahajalah yang esa, tidak ada sekutu baginya pada zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Jadi Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyatakan bahawa syirik ada dua kategori. Sebagaimana juga tauhid ada dua kategori. So kalau kita kata tauhid terbahagi kepada tauhidu al-ma'rifati wal ithbat. Tauhid mengesahkan Allah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan pengenalan diri berkenaan dengannya dan juga penetapan keadaan Allah Subhanahu wa taala, iaitulah rububiyah dan asma'i was sifat, dan tauhid dalam tujuan dan tuntutan dan kehendak dalam melaksanakan amal ibadah, iaitulah tauhid dalam uluhiyah, peribadatan kepada Allah. Maka demikianlah syirik terbahagi kepada syirik dalam jenis yang pertama, dalam yang berkaitan dengan zat Allah, iaitulah rububiyah dan asma' wa sifatnya, dan syirik dalam uluhiyah, peribadatan. Kemudian kita juga dah sebutkan perkataan musannif wa syirkul awwali naw'ani, dan syirik yang pertama juga terbahagi kepada dua jenis. Kerana kita tahu, kita dah sebut tadi, syirik yang pertama atau jenis tauhid yang pertama, tauhidul ma'rifati wal ithbat, terbahagi kepada dua. Tauhidun fil rububiyah wa tauhidun fil asma'i was sifat. Tauhid dalam rububiyah dan tauhid dalam asma' was sifat. Maka demikian jugalah syirik yang jenis pertama terbahagi kepada dua. Dia kata ahaduhuma, yang pertama, yakni jenis yang pertama daripada syirik yang pertama, bahagian yang pertama. Syirkut ta'til. Syirik ta'til, at-ta'til. At-ta'til maknanya mengosongkan. Mengosongkan. Yang dimaksudkan dengan ta'til, macam yang kita sebutkan, ialah menafikan kewujudan Tuhan itu sendiri. Sama ada syirik ta'til ini mengosongkan alam daripada kewujudan pencipta, yang ini mengatakan alam ini tidak ada pencipta. Dan yang kedua, sama ada mengatakan Tuhan pencipta alam ini kosong daripada sebarang sifat dan nama dan perbuatan. Atau ta'til dengan kata menafikan haknya untuk disembah semata-mata, yang akan disebutkan oleh pengarang nanti. Dan kalimah at-ta'til adalah kalimah masdar bagi kata kerja attala yu'attilu ta'tilan.
Attala yu'attilu ta'tilan. Iaitulah maknanya mengosongkan. Seperti firman Allah, wa bi'rim mu'attalah, perigi yang kosong daripada air. Dan dalam bahasa Arab disebut kereta yang rosak sebagai misalnya atlan, tidak berfungsi. Dan hari cuti disebut sebagai utlah, kosong daripada pekerjaan. Dia kata wa huwa aqbahu anwa'i syirki ka syirki fir'auna idh qala wa ma rabbul alamin. وقال لهامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. والشرك والتعطيل متلازمان فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه عطل حق التوحيد. انتبهوا. Dia kata, ini adalah bentuk syirik yang paling jelek, paling jijik, akbah. Kalimah akbah ialah kalimah atau wazan af'al bagi perkataan qabih. Qabih maknanya buruk, hodoh. Maka dia adalah syirik yang paling hodoh, kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Seperti syiriknya Fir'aun ketika mana dia berkata kepada Musa alaihissalam, wa ma rabbul alamin, apa itu Tuhan sekalian alam? Yakni dia mengingkari kewujudan Tuhan pentadbir sekalian alam. Soal di sini soal ingkar dan nafi. Wa ma rabbul alamin, apa dia pula Tuhan seluruh alam ini? Kerana Fir'aun tidak mengenal, melainkan dalam Mesir itu ada satu Rabb, satu pentadbir, satu penjaga. Iaitulah diri dia, macam mana dia dakwah, seperti mana firman Allah Ta'ala, wa qala ana rabbukumul a'la, nas'alullah al-afiyah. Kata, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi, hukum akulah yang patut kamu ikut, halal apa yang aku halalkan, haram apa yang aku haramkan. Tentulah Fir'aun tidak mendakwa kata dia yang menghidup, matikan dan sebagainya, tapi dari segi hukum hakam, maka dia menafikan kewujudan Allah Jalla wa'ala dengan bermakna dia enggan mengakui di sana ada Tuhan bagi seluruh alam ini, yang mana Tuhan ini bukan sahaja Bani Israel, bukan sahaja rakyat Mesir, bahkan raja-raja Mesir termasuklah Fir'aun dan raja-raja dalam seluruh dunia ini perlu tunduk kepada Tuhan ini, empunya alam. Jadi di sinilah rahsia kenapa Fir'aun enggan mengakui kewujudan Allah Jalla wa'ala. Dan inilah rahsia kenapa orang menjadi golongan ateist. Dan Fir'aun adalah imamul mu'attilin, imam golongan ateist. Nas'alullah al-afiyah. Antara rahsia, antara punca yang sering dibahaskan berkenaan punca kejadian golongan ateist ialah al-hurubu min wakhzi ad-dhamir, nak lari daripada celaan dalaman, yakni rasa bersalah, rasa berdosa bila buat satu maksiat. Allahul musta'an. Sebab itu kita tengok banyak golongan LGBTQ+ terjebak dalam akidah atheism. Kerana hakikatnya tidak ada agama dalam dunia ini selagi mana pengikutnya masih lagi berfikiran waras, masih lagi di atas fitrah, menerima golongan ini sebagai golongan yang normal. Tidak mungkin. Kerana mereka memang tidak normal. Tidak ada manusia yang ada akal fikiran yang waras akan membezakan di antara golongan gerakan LGBTQ+ dengan gerakan untuk menormalisasikan pelacuran atau mencuri atau membunuh atau minum arak sehingga mabuk. Tidak mungkin.
Kalau kita ada gerakan, pertubuhan, persatuan yang saban tahun menuntut supaya hak untuk mabuk, memandu dalam keadaan mabuk, adakah di sana dalam alam ini ada orang yang waras pemikirannya akan menerima? Tidak. Kenapa? Kerana memandu dalam keadaan mabuk membahayakan nyawa. Jadi bagaimana pula dengan golongan LGBTQ+ yang membahayakan keberlangsungan hidup manusia? Yang mana kalau kita biarkan golongan ini menjadi normal, manusia akan pupus. As'alullah al-afiyah. Ini kita akan bahas pada penghujung kitab, kerana kitab ini seperti yang telah kita ketahui memang akan fokus perbincangan sebenarnya ialah berkenaan dengan golongan LGBTQ+. Poin yang kita nak ambil di sini sebenarnya ialah tujuan mereka lari daripada agama kerana mereka nak lari daripada celaan. Perbuatan mereka itu salah, tidak konsisten dengan fitrah. Jadi akhirnya mereka mengambil langkah mudah dengan mengatakan kita tidak beragama, tidak percaya Tuhan. Nas'alullah al-afiyah. Sehingga kan salah seorang tokoh atheism yang masyhur pada zaman ini, salah seorang daripada the four horsemen of neo-atheism, iaitulah Richard Dawkins. Dikatakan, dia pernah mengatakan bahawa sebelum dia menjadi atheist, katanya dia selalu rasa tertekan dengan, maksudnya masa dia Kristian, dia selalu rasa tertekan dan rasa stres dengan dosa dan kesalahan yang dia buat. Tetapi bila dia kata bila dah jadi atheist, dia rasa rehat. Dia tidak lagi rasa tanggungjawab kepada Tuhan. Nas'alullah al-afiyah. Bahkan sampai ke tahap Richard Dawkins mengatakan, kerana dia pernah, Richard Dawkins ni dia masa zaman dia kecil dia pernah dicabul. Zaman kanak-kanak dia pernah dicabul. Jadi dia kata kalau ditanya kepada dia Richard Dawkins yang masa itu Kristian, bagi dia tentulah dia marah dan tidak menerima perbuatan tersebut terhadap dirinya. Tetapi bila dia dah jadi atheist sekarang ini, bagi dia itu tak dapat disalahkan. Orang yang mencabulnya itu tidak dapat disalahkan. Richard Dawkins dia ada fahaman bahawa manusia tidak ada kehendak. Setiap perbuatan manusia ini dikontrol, dikawal oleh urat saraf. Jadi kenapa orang mencuri? Kerana urat saraf. Kenapa orang merogol? Kerana urat saraf. Dan seterusnya. Nas'alullah al-afiyah. Mereka menafikan Tuhan, akhirnya mereka bertuhankan urat saraf sendiri. Ala kulli hal, Ibn Qayyim kata ini syirik yang paling jijik, paling jelek. Atheism, menafikan kewujudan Tuhan Azza wa Jalla. Dan Fir'aun kata kepada Haman, binalah untukku bangunan yang tinggi supaya aku boleh melihat mencapai Tuhan Musa. Ini kerana kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, Allah sebut dalam ayat ini, dalam surah Al-Qasas dan surah Ghafir, Ya Haman ibni li sarhan la'alli attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, ini kerana Musa AS bila ditanya oleh Fir'aun, di mana Tuhan sekalian alam ini? Di mana Tuhan yang kamu kata dia Rabbul Alamin ini, di mana dia? Maka Musa menjawab, Tuhanku di atas arasnya, di atas langit. Maka Fir'aun kata, kalau macam tu hai Haman, menteri dia Haman, buatkan aku satu bangunan tinggi, aku nak panjat, aku nak cari Tuhan Musa AS. Aku rasa dia ni bohong. Ada. Fir'aun perangai macam ahli kalam nak. Ahli kalam bila Tuhan kata Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, dia tak percaya. Kan? Sampai dalam, ini bukan ahli kalam kedai kopi cakap ni, ini dalam kitab. Dalam sebahagian kitab ilmu kalam dia kata kalau Tuhan duduk di atas aras sungguh, memang wujud di atas aras dia, atas langit, di luar daripada alam ini,
Dia kata kalau Tuhan ciptakan satu makhluk boleh terbang, adakah makhluk ni boleh sampai dekat dia atau tak dia sampai? Oh, jadi maknanya dia ada sedikit unsur-unsur kefiraunan. Allahul Musta'an. Sebab itu Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab dia An-Nuniyah, dia menamakan golongan yang menafikan kewujudan Tuhan di atas arasnya sebagai Fir'auniyun. Golongan pengikut Fir'aun. Nas'alullah al-afiyah. Wasyirku wa ta'tilu mutalaziman. Syirik dan ateism saling berkaitan. Dengan ta'til berkaitan. Saling lazim melazimi. Setiap musyrik pasti mu'attil. Hakikatnya setiap orang yang melakukan syirik maka dia terjebak dalam jenayah at-ta'til. Dan macam kita sebut tadi, at-ta'til adalah satu istilah khas di sisi ulama' salaf yang penggunaannya lebih luas daripada sekadar ateism yang kita faham pada zaman kita ini dengan makna menafikan kewujudan Tuhan. Bahkan at-ta'til di sini merangkumi ateism dan segala yang berkaitan dengan ateism seperti agnosticism, apatism, atheism, apa saja yang termasuk di bawah makna at-ta'til. Deism, kita ada atheism, kita ada agnosticism, kita ada deism, atheism, apatism. Semua ini masuk di bawah penamaan at-ta'til di sisi ulama' as-salaf. Ateism yang menafikan kewujudan Tuhan, agnosticism yang ragu-ragu akan kewujudan Tuhan. Kita ada golongan deism yang percaya Tuhan itu wujud tapi Tuhan tidak lagi mengambil tahu tentang alam ini, kita tak perlu lagi sembah dia dan Tuhan pun dah tak ambil endah pasal kejadian alam. Alam ni bergerak sendiri tanpa pentadbiran Tuhan. Kita ada atheism yang mengatakan ada sesuatu yang menjadi punca kepada kewujudan alam tapi tak tahu apa dia. Dia tak mengata Tuhan, tapi dia kata ada sesuatu. Ada apatism yang percaya Tuhan, percaya Rasul, percaya Nabi, tapi tak berapa nak yakin hari akhirat. Bagi dia, yang penting hidup di dunia. Akhirat tu tak apalah. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak ada lah. So dia tak apa yakin. Nas'alullah al-afiyah. Macam cerita orang dalam surah Al-Kahf yang tak yakin dengan hari akhirat. Na'udzubillah min dhalik. So istilah at-ta'til di sini merangkumi mereka-mereka ini sebenarnya dalam penamaan moden kita hari ini. Baik. Jadi setiap musyrik mu'attil. Setiap orang yang melakukan syirik akan terjebak dalam bentuk ta'til, pengosongan Tuhan daripada haknya, seperti yang akan datang jenis-jenisnya nanti. Wa kullu mu'attilin musyrik. Dan setiap orang yang mengosongkan Tuhan daripada hak-haknya, sama ada menafikan kewujudannya terus, atau menafikan haknya untuk disembah, atau menafikan nama-nama dan sifat-sifatnya, hakikatnya dia juga musyrik. Tidak dapat tidak, kerana manusia ini fitrahnya, dia tak boleh lari. Kalau dia tak buat fitrah itu dengan cara yang betul, dia akan salurkan dengan cara yang salah. Fitrah, naluri manusia, ialah dia memperhambakan dirinya kepada Tuhan, kepada zat yang lebih agung daripadanya. Jikalau dia tidak memperhambakan dirinya kepada Tuhan yang sebenar, yang hak, dia akan memperhambakan dirinya kepada Tuhan yang salah. Cuba kita lihat golongan atheism ini. Nas'alullah al-afiyah. Adakah mereka hidup bebas daripada ubudiyah, daripada perhambaan diri? Jawapannya tidak. Mereka memperhambakan diri mereka kepada manusia, kepada hawa nafsu, kepada pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi, kepada kerajaan-kerajaan, kepada ahli-ahli politik, kepada apa saja dalam alam ini kecuali Tuhan. Kalau tengok tadi macam Richard Dawkins, dia dah menafikan kewujudan Tuhan, kemudian dia kata semua gerak-geri makhluk dikawal oleh urat saraf, oleh insting. Akhirnya dia mempertuhankan urat saraf dan insting dia. Nas'alullah al-afiyah. Sam Harris, salah seorang daripada Four Horsemen of New Atheism juga. Setelah dia
teruk dengan ketagihan dadah dan sebagainya. Dia nak lari daripada ketagihan dadah tersebut, tapi dalam masa yang sama tidak mau kembali kepada Tuhan. Dia pergi masuk ajaran-ajaran tasawuf timur, ajaran di Tibet, ajaran Tao, Shinto lah apa, yang percaya kepada wahdatul wujud, kesatuan alam dengan kesatuan ruh manusia dengan alam. Ala kulli hal, dia mesti akan melakukan syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak kalau manusia itu tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah, dia akan mensyirikkan Allah. Itu adalah perkara yang tidak dapat lari, kerana itu adalah fitrah manusia. Makan, manusia kalau dia tak makan yang halal, dia akan makan yang haram. Manusia kalau cuba bertahan untuk tidak tidur, lama-lama dia akan tertidur. Dia akan terlena, terlelap juga, dia tak boleh tahan. Jadi sama ada dia menyerah dirinya dengan dia pergi ke katilnya dan merebahkan dirinya dan baring elok-elok dan tidur dengan cara yang aman, atau dalam keadaan dia berusaha nak bertahan, dia duduk dan sebagainya, dia terlena dalam keadaan yang dia tak selesa. Dia mesti akan tidur lena. Manusia ada keperluan seksual. Kalau dia tidak puaskan keperluan seksual itu dengan cara yang sahih, dengan pernikahan yang sahih, dia akan lampiaskannya dengan cara yang tidak benar. Dan seterusnya. Maka di antara naluri manusia ialah naluri untuk bertuhan, untuk memperhambakan diri kepada Tuhan. Kalau dia tidak memperhambakan dirinya kepada Tuhan yang hak, dia akan memperhambakan dirinya kepada Tuhan yang batil. Kemudian kata musannif pengarang rahimahullah, lakinna syirka la yastalzimu asl at-ta'til. Tetapi syirik tidak melazimkan asal ateism, tapi tak semestinya orang yang buat syirik akan kena asas ta'til. Tidak mesti. Tidak mesti orang yang buat syirik itu dia memang jelas-jelas mengaku kata Tuhan tak wujud. Tidak. Walaupun akidahnya, kita kata natijahnya, kelaziman akidahnya membawa kepada penafian kewujudan Tuhan. Tapi tak semestinya dia mengaku, ya saya memang, na'udzubillah min zalik, memang tak percaya wujud Tuhan wujud tak. Kerana boleh jadi orang yang musyrik itu mengakui kewujudan pencipta dan sifat-sifatnya, tetapi dia mengosongkan Tuhan daripada hak tauhid, seperti yang akan datang. Macam kita kata deism tadi. Deism dia kata, ya Tuhan ada. Tuhan cipta alam ni. Tapi Tuhan ni dah tak ambil tahu. Dah tak ambil kisah. Tak ambil peduli. Jadi wujudnya seperti dia tak wujud lah. Tak ada function. Allahul Musta'an. So itu kita nampak bagaimana kita kata setiap musyrik mu'attil dan setiap mu'attil itu musyrik. وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل. Dan asal syirik dan tapaknya yang ia kembali kepadanya, the roots of syirik ialah at-ta'til. Wa huwa thalathatu aqsamin. Dan ta'til ni tiga bentuk. So di sini syirik yang jenis mana? Maksudnya syirik jenis pertama, syirik dalam zat Tuhan dan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Jadi ta'til yang pertama daripada bahagian syirik yang pertama, kita ada dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah at-ta'til, mengosongkan Tuhan. Dan mengosongkan ini ada tiga bentuk pula, Nuqayyim kata. Ta'tilul masnu'i an sani'ihi wa khaliqihi. Yang pertama ialah ateism sarih, menafikan alam ini daripada, mengosongkan alam ini daripada kewujudan penciptanya. Ta'tilul masnu' yang dicipta, an sani'ihi wa khaliqihi, daripada kewujudan pembuatnya, penciptanya. So dia mengatakan alam ini tidak ada pembuat, tidak ada pencipta. So ini ta'til yang pertama, bentuk yang pertama. Kemudian dia kata wa ta'tilu as-sani'i subhanahu an kamalihi al-muqaddasi bi ta'tili asma'ihi wa awsafihi wa af'alihi. Yang kedua, mengosongkan
Tuhan Azza wa Jalla, pencipta itu sendiri, daripada kesempurnaannya yang suci, iaitulah menafikan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Sama ada dia menafikan perbuatan Tuhan, dia kata Tuhan tidak buat itu, tidak buat ini, atau dia menafikan sebahagian nama-nama Tuhan, atau dia menafikan sifat dan sebahagian sifat Tuhan dengan takwil atau tafwid atau sebagainya. Ya. Wa ta'tilu muamalatihi amma yajibu 'ala al-'abdi min haqiqati tauhid, dan mengosongkan hubungannya, muamalah kita, interaksi kita dengan dia daripada apa yang wajib ke atas seorang hamba daripada hakikat tauhid. Yakni dia menafikan hak Tuhan Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala untuk disembah. Sama ada memang dia jelas kata Tuhan ni kita tak payah sembah macam golongan deism tadi, atau dia membawa satu konsep ibadah yang baru, yang ibadah itu bukan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, tetapi lebih kepada macam sekadar untuk seronok-seronok atau untuk mengangkat martabat dirinya. Konon-kononnya dia nak jadi Tuhan. Macam orang sufi. Orang sufi dia ibadat, tapi ibadat dia bukan untuk memperhamba diri kepada Tuhan. Dia beribadat dengan anggapan dia boleh jadi Tuhan. Nas'alullah al-afiyah. Sebab itu Ibn Qayyim kata, wa min hadha, daripada bentuk syirik ta'til ini ialah syirku ta'ifati ahli wahdatil wujudil طائفة أهل الوحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ومخلوق ولا هاهنا شيئان بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه. Di antara bentuk syirik yang pertama ini, syirik ta'til, ialah syirik golongan wahdatul wujud. Golongan yang percaya kesatuan wujud antara Tuhan dengan makhluk. Tidak ada di sana dua wujud yang berbeza. Tidak ada di sana pencipta dan yang dicipta. Bahkan yang dicipta adalah makhluk yang menyamainya. Nas'alullah al-afiyah. So ini adalah yang pertama, wahdatul wujud. Dan wahdatul wujud ini satu fahaman yang beriktikad bahawa tidak ada perbezaan di antara wujud Tuhan dengan alam. Tidak ada perbezaan di antara wujud Tuhan dengan alam. Bahkan bagi mereka wujud Tuhan itu sebenarnya adalah spirit, adalah ruh, adalah hakikat kewujudan bagi alam. Dan alam ini sebenarnya adalah jelmaan, adalah penampakan, adalah penzahiran, tajalli bagi zat Tuhan, bagi sifat-sifatnya. Ini adalah kefahaman wahdat al-wujud. Dan wahdatul wujud ini fahaman yang masyhur dianuti sejumlah agama-agama timur. Seperti Tao, Confucius. Walaupun Confucius dari segi ajaran asal dia tidak ada sangat benda macam ini, tapi dipengaruhi oleh falsafah-falsafah Tao, Shinto, Buddha, Hinduism, especially falsafah Upanishad, ajaran Gnosticism daripada Kristian, dan juga ajaran tasawuf Batiniyah, Ibnu Arabi dan sekutu-sekutunya. So ini adalah jelas menafikan kewujudan Tuhan. Sebab itulah para ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama as-salaf, bila golongan al-Jahmiyah menafikan kewujudan Allah Azza wa Jalla di atas arasnya, apa ulama salaf kata? Al-Mu'attilatu ya'budu adama. Golongan Jahmiyah Mu'attilah, ulama salaf pertama menamakan mereka Mu'attilah, yang mengosongkan kewujudan Tuhan, yakni menafikan kewujudan Tuhan. Dan mereka kata Mu'attilah menyembah sesuatu yang tidak ada. Kenapa tidak ada? Pasal hakikatnya kalau dah Tuhan tidak ada kewujudan yang spesifik, maka dia adalah alam ini. Dan kita dapati tidak ada dalam alam ini Tuhan. Nas'alullah al-afiyah. Jadi ahli sunnah wal jamaah yakin Tuhan di luar daripada alam. Ada kewujudannya yang tersendiri.
Kata ulama salaf, Allahu fawqal arsy ba'inun min khalqih. Allah di atas arasnya terpisah daripada makhluknya. Ada kewujudan yang khusus bagi dirinya, bagi zatnya. Dan makhluk ada kewujudan yang khusus bagi zatnya juga. Yang tidak menyamai dan tidak berkongsi khususiyah wujud antara wujud Tuhan dengan wujud makhluk. Jadi hakikatnya golongan wahdatul wujud, golongan mu'attilah, golongan atheism. ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته وأنه لم يكن معدوما أصلا بل لم يزل ولا يزال والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها العقول والنفوس. Yang kedua, syirik golongan malahidah, golongan mulhid, golongan atheist. Mungkin kita boleh faham malahidah di sini jamak kepada mulhid, yang dalam terminologi moden kita, mulhid merujuk kepada terjemahan bagi kalimah atheist. Tetapi dalam penggunaan ulama salaf, mulhid ini lebih luas. Dan maksud Ibn Al-Qayyim rahimahullah dengan golongan yang kedua ini adalah golongan al-falasifatul masya'in. Golongan ahli falsafah masya'in, pengikut Plato dan Aristotle. Seperti Ibn Sina dan Al-Farabi dan seumpama mereka. Yang beranggapan, yang percaya bahawa alam ini adalah abadi. Dan ia tidak pernah tidak wujud, bahkan sentiasa wujud azali. Dan seluruh kejadian alam ini bersandar kepada mereka hanyalah kepada sebab-sebab dan perantara yang menyebabkan ianya wujud dan berlaku, yang mereka namakan akal dan jiwa. Al-uqul dan an-nufus al-mufariqah, yang mereka namakan dalam alam ini, mereka kata ada intellects dan spirits, yang biasanya mereka nisbahkan kejadian alam ini kepada planet-planet dan bintang-bintang. Mereka ni ubadul kawakib, penyembah jirim-jirim langit. Penyembah jirim-jirim langit. Kerana mereka percaya bahawa setiap kejadian alam ini berlaku hanyalah kerana disebabkan planet ini melintah, bintang ni muncul kat sini, maka jadilah benda ni. Tidak ada Tuhan yang menciptanya, melainkan dia hanyalah perubahan. Dia hanyalah perubahan kedudukan planet sekian, atau disebabkan datang musim sekian, dan mereka tidak melihat adanya kejadian alam ini, perubahan planet, perjalanan matahari dan bulan dan bintang, gerhana, pandemik, endemik, apa saja, penyakit, bala bencana yang berlaku ini dengan Tuhan. Bagi mereka, dia hanyalah sebab semula jadi. Inilah fahaman yang dianuti oleh ahli falsafah al-masya'in, yang menyerap masuk ke dalam golongan atheist pada zaman kita ini, especially golongan atheist daripada kalangan saintis. Karena mereka sains tidak terpisah, tidak berpisah daripada falsafah. Hakikatnya sains tidak pernah berpisah daripada falsafah. Bahkan falsafah lah yang sebenarnya memandu golongan saintis. Dan sains itu sendiri sebenarnya satu bentuk falsafah. Kerana mereka mengkaji benda yang nampak, yang wujud, tetapi mereka membuat kesimpulan bagi perkara yang tak wujud. Maksud tak wujud di sini, maksud anak ialah benda yang tidak wujud di depan mata mereka, tidak hadir pada panca indera mereka. Walaupun mereka mengkaji
tentang benda yang hadir, yang dalam capaian panca indera mereka, tetapi kesimpulan yang mereka buat, teori-teori yang mereka buat tentulah bersifat ghaib. Dan ini tidak ada masalah kerana inilah ilmu. Kerana inilah fungsi akal. Tuhan bagi kepada kita panca indera yang zahir, iaitulah pendengaran dan penglihatan yang paling utama sekali. Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Huwa alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Jadi Allah Ta'ala ciptakan bagi kita dua panca indera yang sangat mustahak selain daripada rasa dan juga sentuhan dan hidu, iaitulah penglihatan dan pendengaran. Kemudian Tuhan sebut satu lagi kurniaan dia, iaitulah af'idah, akal, jantung, yang padanya tersemat akal yang membawa fungsi kepada otak untuk berfikir. Jadi kita manusia, maklumat yang kita dapat daripada panca indera, al-hawasul khams, deria yang 5. Kita lihat, kita dengar, kita rasa dengan lidah, kita hidu baunya dengan hidung, kita pegang dengan tangan. Ini deria kita. Apa yang kita capai dengan deria kita ini, kita akan bawakan maklumat itu ke otak. Kan, kalau kita belajar biologi, dia sebut bahagian otak ni untuk bau, bahagian otak ni untuk rasa, bahagian otak ni untuk pendengaran, penglihatan. So otak memproses. Yang di otak itu tersematnya akal, af'idah. Kan? Apa fungsi akal? Fungsi akal ialah dia menyimpan maklumat yang dia dapat daripada panca indera. Kita hidu satu bau wangi, maka akal akan simpan ni bau wangi, bau apa? Minyak angin, minyak atar sekian-sekian jenama. So ini baunya macam ini. Kemudian 3 tahun kemudian kita jumpa kawan kita, dia pakai minyak wangi yang sama di rumah dia, kita tak tengok, kita tak nampak, tapi kita bau minyak wangi tersebut, kita kata, oh hang pakai minyak wangi jenama ni noh. Sedangkan itu benda ghaib. Macam mana akal tahu? Pasal dia ada maklumat dalam memori dia, dalam simpanan dia. Kan? Jadi memanglah akal manusia ini dia nak buat kesimpulan yang bukan benda yang hadir depan panca indera dia. Jadi sebab itulah bila kesimpulan itu bukan benda yang hadir dengan depan panca indera, hakikatnya dia perkara ghaib. Sebab itulah makna ghaib, maghaba 'anil hawas, apa yang terhidung, terhalang daripada capaian panca indera. Bukan makna benda tersebut tak boleh dicapai oleh panca indera, tetapi yang terhalang, ditutup daripada panca indera. Yang kalau ada dihilangkan halangan tersebut, maka panca indera boleh melihat. Jadi golongan saintis yang wujud di zaman kita, bahkan sebelum ini, kalau kita perhatikan, mereka sebelum ini, sebelum Hubble menemui dengan teleskop dia, dia panggil, pergerakan alam, kaun, universe, bahawa alam ini yatamaddad, alam ini mengembang. Mengembang. Lalu mereka beriktikad, mereka percaya kata alam ni qadim, alam ini tidak ada pencipta, alam ini jadi sendiri, macam itu sahaja. Bagi mereka, bagaimana alam ini berfungsi? Sistem perjalanan alam ini, macam itulah alam ini bermula. Yang mereka sebut sebagai uniformity.
nazariyatul ittisaq. Bagi mereka, kalau kita nak tahu, if you want to know how the universe begins, kita kena tengok how it works. Bagaimana dia bekerja, dia berlaku sekarang. So ini adalah kesilapan yang fatal. Tetapi bila Hubble kata alam ni yatamaddad, alam ini mengembang, maknanya satu masa alam itu dia mengecil. Kalau kita patah balik ke belakang, maknanya sampai satu point bahawa alam ini sebenarnya tidak wujud. Dan bila Hubble bagi tahu kepada Einstein, mungkin kalau orang yang search gambar yang paling famous gambar Einstein adalah gambar dia duduk tengok dekat teropong Hubble itu. Einstein tak boleh tidur, Einstein jadi risau, jadi keluh kesah. Sebab dia kata kalau dah macam itu, maknanya alam ini baru. Alam ni bukan lagi infinity macam yang kita faham, bukan lagi azali. Maknanya dia ada permulaan. So as long as dia ada permulaan, kita akan berhajat kepada Tuhan yang menciptakan alam. Of course, saintis Kristian sebelum daripada abad ke-19 seperti Isaac Newton, mereka ni percaya kepada Tuhan. Tapi kemudiannya golongan ateis menceburi dalam bidang sains sebagai ganti kepada agama. Tapi apa yang berlaku? Akhirnya sains membawa mereka kepada untuk mau tidak mau mengakui di sana alam ini ada permulaan. As long as dia ada permulaan, akal, fitrah, naluri yang waras mengatakan mestilah setiap benda yang ada permulaan, likulli hadithin, setiap benda yang baru jadi, lahu muhdith, likulli hadithin muhdith. Setiap perkara yang baru wujud, pasti ada yang mewujudkannya. Adapun Tuhan tak perlu kepada perkara yang mewujudkan, sebab Tuhan bukan baharu, Tuhan sedia wujud. Dia tidak ada satu masa yang dia tak wujud, kemudian dia wujud tak. Seperti mana kata At-Tahawi, qadimun bila ibtida'i, qadimun bila ibtida'in, da'imun bila intiha'in. Dia qadim, tidak ada permulaan, berterusan, tidak ada penyudahan. Jadi Tuhan tidak berhajat kepada pencipta. Ini di antara soalan yang bersifat falasi oleh golongan atheism. Mereka datangkan syubhat, mereka kata, okey, kamu orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, kamu kata likulli mawjudin mujid. Setiap yang wujud ada pembuat. Siapa buat Tuhan, dia kata. Pertama kita kata dekat dia, siapa yang kata likulli mawjudin mujid? Siapa yang kata setiap benda yang wujud ada pembuat? Siapa abang macam ni? Siapa cakap macam ni? Mana ada? Tak masuk akal. Sebab akal memahami bahawa ontologi, kewujudan, terbahagi kepada dua. Kewujudan itu ada yang bersifat baharu dan kewujudan yang bersifat qadim, yang tidak berhajat kepada selain dirinya sahaja. Itu Tuhan Azza wa Jalla yang tidak perlukan kepada sesuatu selain dia. Yang ini tidak berhajat kepada pencipta. Kaedah yang akal waras sebut ialah likulli hadithin muhdith. Setiap fenomena, kejadian yang baru berlaku, yang dulu dia tak ada, kemudian dia ada. Dulu dia lagu lain, sekarang dia macam lain. Maka ini yang memerlukan kepada pembuat yang mewujudkan dia atau yang mengubah dia. As long as alam ini baru umurnya 13.8 bilion tahun mengikut anggaran golongan saintis, bukanlah kita yakin dengan mereka. Tetapi kita kata ini kita perangkap mereka dengan diri mereka sendiri. So as long as kamu percaya bahawa alam ini bukan sekadar macam kami orang beriman kata alam ni baharu, ada permulaan, selesai lah. Kita tak bincang dah umur dia ke benda gaib.
Benda gaib. Tapi kamu kamu kata dia baharu, kamu siap boleh bagi umur dia pula 13.8 bilion tahun. Maknanya baru lah. Kan? Jadi main mana? Kalau tak ada Tuhan yang cipta, kalau kamu kata alam ni baru umur 13 bilion, lepas tu tak ada Tuhan yang cipta, ini lagilah mengarut. Ni mengarut atas mengarut. Kan? Kalau kamu tak bagi tahu, kalau kamu tak letakkan satu angka bagi umur alam ini, tapi kamu mengaku alam ini baru jadi, maksudnya maksud baru di sini ialah dia dulu tak ada, kemudian dia ada. Itu maksud baharu di sini. Dulu tak ada, kemudian ada. Kemudian kamu kata tidak ada yang menjadikan dia, itu pun sudah cukup mengarut di sisi akal. Ini kan pula kamu siap bagi angka. Dibundarkan jadi 14 bilion tahun. Jadi maknanya siapa yang cipta? Siapa yang cipta? Mesti ada pencipta. Kan? So ini syubhat golongan yang kedua yang menafikan. Walaupun golongan malahidah yang awal, masya'in. Golongan masya'in, ahli falsafah masya'in, mengakui Tuhan itu wujud, tapi bagi mereka Tuhan tidak mencipta. Alam itu adalah wujud bersama dengan Tuhan, serentak. Hakikatnya, kita kata tidak ada faedah kamu berikrar dengan kewujudan Tuhan, tapi Tuhan itu yang tidak ada relation dengan alam sama sekali. Macam fahaman Ibn Sina, Avicenna dan juga Al-Farabi. Tuhan tidak ada kaitan dengan alam. Tuhan tidak tahu apa jadi dalam alam ni. Tuhan tidak melihat. Tuhan tidak mendengar. Dan Tuhan tidak nak pun alam ni jadi. Tetapi alam ini adalah benda yang menjadi kelaziman dia. Seperti kalau kita petik suis, lampu menyala. As long as Tuhan ada, alam ada. Macam agama Hindu, Brahmin. Bila Brahman jaga, celik saja, alam pun menjelma. Bila Brahman tidur lepas 8 trilion tahun, alam kiamat. Lepas tu nanti bila Brahman jaga balik, alam wujud balik. Apa ke benda ini? Kan? Nasallallahu al-afiyah. Jadi, kalau dah fahaman Ibn Sina ini, bahawa Tuhan dan alam ini dia tidak terpisah. Dia lazim melazimi. Dan dalam masa yang sama, Ibn Sina menafikan Tuhan ada sifat, ada hakikatnya dia balik kepada wahdatul wujud. Nas'alullah al-afiyah. Tidak ada faedah kamu mengatakan di sana ada alam dan ada Tuhan. Melainkan ini hanyalah untuk tamwih, untuk mengelabui mata manusia. Dan memang kita dapati Ibn Sina dalam sebahagian kitab-kitab yang khusus mengakui wahdatul wujud. Nas'alullah al-afiyah. Allahul musta'an. Jadi ini di antara golongan yang paling jelek syirik mereka. Kerana hakikatnya mereka, akidah mereka, kelaziman kepercayaan mereka menafikan kewujudan Tuhan. Allahul musta'an. Dan mereka menisbahkan kejadian alam ini kepada jirim-jirim langit. Pasal apa jadi macam ni? Sebab benda ni berputar dan sebagainya. Kita kata kejadian alam ini dia ada sebab hissi dan sebab maknawi. Dia ada sebab hissi, fizikal dan sebab maknawi. Yang boleh difahami tapi tak boleh dirasai dengan panca indera. Yang 5 tadi. Kalau kita kata macam sekarang ni, pandemik COVID-19. Apa sebab hissi dia? Kita kata ialah dia ada virus. Taib. Itu sebab hissi. Virus tu datang daripada negeri sekian-sekian, kononnya dan sebagainya. Tapi apa punca virus tu jadi? Apa purpose? Apa tujuan?
apa tujuan Tuhan dalam alam ini? Tuhan yang mencipta alam ini, yang mengawal kejadian alam ini buat benda ini. So dia ada tujuan maknawi, purpose Tuhan dalam dia menjadikan kejadian alam. Tuhan takkan dia saja-saja nak buat pandemik macam itu saja. Kan? Tuhan ni maha hikmah hakim. Setiap benda yang dia buat ada matlamat dia yang dia nak capai. So Tuhan Azza wa Jalla bagi tahu kepada kita dalam Al-Quran, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Tuhan kata, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita setiap bencana dalam alam ini berlaku yang pertama sebab kesalahan kita. Tuhan nak kita insaf dan kembali bertaubat dosa-dosa. Yang kedua, Tuhan nak uji dengan pelbagai bala bencana dalam alam ini untuk menzahirkan golongan manakah yang bersabar, lalu mereka ini akan mendapat ganjaran. Kerana tujuan Tuhan menciptakan kita di alam ini seperti yang Tuhan telah bagi tahu kepada kita, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih." Tuhan cipta kita ni untuk dia uji kita di dunia ini. Kita dimasukkan ke dalam satu dewan peperiksaan yang besar untuk diuji. Kemudian kita mendapat ganjaran atas lulus atau gagalnya ujian itu. Allahu Akbar kabira. Jadi kita ada sebab maknawi. Nabi SAW kata, "La yakunanna fi ummati khasfun wa qadhfun wa maskhun." Akan ada nanti berlaku dalam umatku ini gejala, kejadian gempa bumi yang menelan orang masuk dalam tanah. Khasfun wa qadhfun. Banyak kes-kes dipanah halilintar. Wa maskhun, dan ditukar kejadiannya. Nasallallahu al-afiyah. Sama ada kejadian jasad atau kejadian akhlak perangai. So, kita tengok hari ni di barat ada orang dah tukar jasad nak jadi binatang, jadi setan pun ada, buat ubah bentuk, buat jadi tanduk lah, jadi apa lah, potong kerat lidah jadi dua lah. Dan ubah perangai banyak lah. Yang kita dah bincang sebelum ni. Ibn Qayyim sebut tentang dosa dan syahwat yang bersifat malakiyah, bersifat hayawaniyah, bahimiyah, sabu'iyah. Kita dah bincangkan. Jadi ditanya, "Ya Rasulullah, bila benda itu berlaku?" Nabi kata, "Idza syuribatil khumur wa tukhidatil ma'azif wa dhahara zina." Bila berleluasanya minum arak dan berleluasanya muzik dan berleluasanya zina. Okay. Jadi Nabi kata benda itu akan menyebabkan berlakunya bencana-bencana alam tadi. Yang mana ini juga akan datang nanti perbincangannya, dan kita dah sebut juga perbincangan sebelum ini. Awal kitab dulu kita ambil kesan-kesan dosa. Betul tak? Kita dah baca ni, kitab ni dah lebih daripada separuh dah kita baca. Kan? Jadi jangan lupa yang dah banyak kesan-kesan dosa yang Ibn Qayyim sebut, punca-punca jadi dosa itu, uqubat. Kan? Ibn Qayyim kata, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kata, "Innal hubara la tamutu fi wakriha min dhunubi ibni Adam." Burung hubara mati dalam sarang dia sebab dosa anak Adam. Jangan lupa tu semua riwayat-riwayat tu, kena ingat. Ulang baca balik. Kan? Mereka yang join kelas ini daripada awal kita buat
secara fizikal di Yayasan Ta'lim, mungkin banyak yang dah dapat kitab secara PDF kan. Jadi kalau siapa yang tak ada boleh minta dengan admin, minta terjemahan untuk dibaca. Siapa yang, dan kitab ni kalau tak boleh baca dalam bahasa Melayu, boleh baca dalam bahasa Arab. Kitab asal dia dalam bahasa Arab. Bagi setengah orang yang jenis celup-celup, dia tak apa nak faham bahasa Melayu kan, dia faham bahasa Inggeris, baca dalam bahasa Inggeris, ada terjemahan dalam bahasa Inggeris, boleh cari kan. Kitab ni bagus, jangan tak baca. Even kalau kita dah habis kelas nanti dan apa yang telah kita belajar daripada awal itu, baca balik, baca, banyakkan baca, jadikan dia bahan bacaan keluarga kan. Jadikan dia bahan bacaan keluarga. Penting. Sebab kita nak qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan diri keluarga kamu daripada api neraka. Sekarang kita hidup dalam keadaan dikelilingi oleh syahwat dan syubhat. Jadi antara kitab yang macam ni bacaan yang baik untuk anak-anak remaja kita, untuk masyarakat. Imam-imam masjid baca kepada anak jemaah dia. Bos di pejabat, lepas zuhur baca kan, supaya kita wujudkan satu kesedaran masyarakat akan bahayanya dosa. Hari ini sampai sajat ataupun orang kata apa, orang yang terjebak dalam gerakan LGBT ini datang Mahat Tahfiz bagi bantuan pun. Mahat Tahfiz apa? Saya pun tak faham. Mahat Tahfiz jadi apa ni? Boleh pula terima datang. Awak hang kebulok nak makan petra mana? Dengan kes-kes liwat yang begitu masyhur berlaku dalam Mahat Tahfiz, hang bawa pula main orang macam itu, Allahul Musta'an. Kan? Kita pun tak faham Mahat Tahfiz apa. Mahat Tahfiz bohong kot. Kan? Kalau pembunuh bersiri mai rumah kita, dia kata dia nak buat jamuan makan, mau? Arti pula tak mau tak? Kan? Kalau kepala penyamun kata saya hari nak mai rumah awak, saya nak buat jamuan makan, nak buat charity, mau? Kan? Tak faham juga mentaliti masyarakat. Mentaliti jenis apa kita pun tak tahu. Kan? Ada kulihan. Isu kita akan bincang nanti lebih detail bila datang bab dalam kitab ni nanti, masalah golongan LGBT. Tapi nak cerita kata masyarakat hari ni dah jadi sedang cuba dinormalisasikan dengan dosa. Saya ingat dulu ada satu orang, dia ni ada NGO, ada gerakan liberal. NGO yang bernama Islam tapi membawa pemikiran agenda liberal lah dekat sebuah negara. Dia dalam satu forum tu, dia bincang isu jenayah homoseksual lah. Memanglah makruf golongan liberal ni zikir dia pagi petang, gay lesbian lah. Kan? Tak habis-habis. Nasallallahu al-afiyah. Hidup penuh dengan syahwat mengalahkan binatang. Tak ada benda lain lah. Jadi dalam forum tu dia adalah orang yang setuju, yang tak setuju. Dia mewakili golongan yang tak setuju untuk menjenayahkan homoseksual. So dia kata undang-undang negara ni dah lapuk. Pasal tak sesuai dah kita nak definisikan hubungan gay ni sebagai luar tabi'i. Kemudian dia bagi alasan. Dia kata contoh, dia kata bila kita kata hubungan gay ni luar tabi'i ni adalah jenayah, dia dah jadi alat untuk menjatuhkan ahli politik. Ini saya cerita pasal sebuah negara lah, tak tahu negara mana.
So dia kata hukuman jenayah gay ni dah jadi satu alat untuk menjatuhkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik, dituduh. Sedangkan dia buat hubungan tu, dia kata sukarela dan sebagainya, bla 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 bla. So, kesimpulannya dia tak maulah benda tu dijadikan dia anggap kesalahan. Tuk tak duduk, orang ni, dia ni, dalam tahun 2020, tahun lepas, dengar berita kata rupanya dia pun ada laporan aduan dibuat terhadap dia pernah melakukan serangan seksual dalam bentuk gay. Allahul musta'an. Dia tu sendiri dituduh atau dilaporkan oleh bukan orang luar, orang dalaman, staff di NGO dia juga. Kononnya dia ni telah buat satu amang seksual luar tabi'i. Kan? Jadi maknanya apa? Maksudnya mereka ni nak menormalisasikan dosa. Nasallallahu al-afiyah. Lepas tu mereka nak buat dosa tersebut. Kan? Dia lebih teruk sebab dia berlapikkan kononnya NGO Islam, tapi dia ada sebuah negara lah, saya tak sebut negara mana lah. Kan? Ala kuliah ni kita boleh ambil iktibar lah, tak kira lah negara mana ia berlaku, tapi dia kisah nyata, kisah benar yang kita boleh jadikan pengajaran, iktibar. Jangan percaya dengan golongan sebegini rupa. Mereka ada agenda tersembunyi nak menormalisasikan budaya dosa. Okay. Berlakon, menyanyi terkinja-kinja atas pentas, apa semua alasan mencari rezeki. Allahul musta'an. Dia tak fikirlah tentang dosa, pahala, larangan syarak. Ini perkara yang kita kena bagi perhatian. Nasallallahu al-afiyah. Gerakan menormalisasikan dosa dan jenayah ini dah jadi perkara. Kita tengok di barat. Dulu menuntut hak LGBT, sekarang menuntut hak pedofilia. Kan? Tak lama lagi, lepas tu golongan liberal di barat juga menuntut hak untuk menggugurkan janin, menggugurkan bayi. Sebab dah mereka hidup bebas, banyak anak haram, tapi tak bersedia nak minta supaya diberikan hak untuk menggugurkan bayi. Menggugurkan. Allahul musta'an. Richard Dawkins kata, fetus, janin, is less human than an adult pig. Allahul musta'an. Fetus is less human than an adult pig. Itu bagi pahaman golongan atheist. Nasallallahu al-afiyah. Itu dia tulis dekat Twitter dia. Kan Allahul musta'an, tak payah tengoklah syubhat. Kita minta jauh lindung. Tapi nak kata pemikiran golongan ateis ni sampai ke tahap macam itu, dia dah tak boleh beza nyawa manusia dengan nyawa binatang. Golongan Darwinis, biologis Darwinis yang percaya dengan teori evolusi, mereka minta supaya brain death, mati otak ini, brain death ni dia ada tahap dia. Kalau otak dah mati semua, memang matilah. Tak ada kata apa, mati. Walaupun jantung dia mungkin duk berdenyut sebab masuk mesin. Tapi kalau kita cabut mesin itu, jantung akan berhenti. Tapi otak dah mati. Kita kata memang ni dah mati, hakikatnya dah mati. Tapi kalau otak belum mati semua, mati sebahagian. Golongan Darwinis kata tak, kita nak minta supaya pihak berkuasa, pihak kerajaan, pertubuhan kesihatan dan sebagainya untuk isytiharkan ini juga dianggap mati. Walaupun otaknya masih berfungsi sebahagian, otak bahagian atas ke apa, yang pun tak apa ingat dah yang mereka minta tu. Sebab mereka kata otak manusia ni, dia ada satu juzuk otak dia hak betul. Tapi otak
bahagian mana atau bahagian belakang ke bahagian apa tu. Dia kata yang ni sebenarnya adalah hasil tinggalan, dia panggil vestigial organ. Organ lama daripada kita punya ancestors beruk ataupun apa nama, human ape-like, itu maksudnya manusia yang macam beruk itu, kan? Allahul Musta'an. Bagi mereka ada yang tu tak ada function. Sebab apa? Yang tu hanyalah lebihan anggota yang kita dulu berevolusi daripada satu spesies lain, kita jadi manusia. So dia kata ada bahagian dekat otak tu lebihan. Jadi otak manusia ni otak bahagian lain, bahagian depan, bahagian atas kot. Kan? So kalau mati bahagian atas ni kira tak apalah. Kira matilah. Allahul Musta'an. Sampai tengah tu dia punya songsang, tak erti dah beza manusia dengan binatang. Subhanallah. Dan di antara hujah golongan LGBT yang lawaknya, pernah dengar golongan LGBT buat hujah? Antara hujah mereka bagi, dia kata, apa dia kata? Kajian terbaru menunjukkan bahawa dalam kalangan binatang, haiwan pun ada buat hubungan gay dan lesbian, beruk, monyet. La haula wala quwata illa billah. Mana jadi binatang? Tengok sekarang National Geographic Animal apa rancangan apa tu TV tu, Animal apa? Apa tu? Animal Planet, Ustaz. Animal Planet, yes. Lama tak tengok. Lupa dah. Kan dia ada dokumentari, dia tunjuk apa kecenderungan seksual haiwan yang ke arah homosexuality in Animal Planet, Animal Life. Untuk mereka buat hujah, mereka nak kata apa? Nak kata tak apalah. Ni pasal monyet. Monyet ni kita punya, bagi dalam fahaman Darwin, kita punya sepupu lah. Ataupun lebih kurang macam kemak tak seiras, lebih kurang lah. Kita kata kemak tak seiras. So kalau dah sepupu kita, kemak tak seiras, kita boleh buat benda tu, pasal apa kita tak boleh buat dia? Nas'alullah al-afiyah. Itulah yang Nabi kata itu diubah jadi qiradatan wa khanazir. Diubah jadi kera dan beruk dan juga babi. Allahul Musta'an. Tengok tadi Richard Dawkins kata, a fetus is less human than an adult pig. Datang golongan LGBT gay pula kata, pasal dah beruk monyet terbukti mereka juga buat hubungan gay, kita pun manusia boleh buat hubungan gay. Nampak? Yang dalam hadis Nabi kata akan ada sebahagian daripada umatku ini di akhir zaman diubah, ditukar kejadian jadi babi dan kera. Allahul Musta'an. Maklumat macam ni bagus juga kalau kita, supaya kita sedar bahawa kita hidup dalam dunia syubhat. Jadi jangan ingat orang anak kita tengok Animal Planet Show. Ilmu dia. Ilmu lah sangat. Allahul Musta'an. Tapi itulah, kita hidup dalam zaman yang penuh dengan syubhah, zaman yang penuh dengan pelbagai kekacauan. Wa min hadha syirku man 'attala asma' ar-rabb ta'ala wa awsafihi wa af'alihi min ghulati al-jahmiyyah wal qaramitah falam yuthbitu lahu isman wala sifatan bal ja'alu al-makhluqa akmala minhu idh kamalu adh-dhati bi asma'iha wa sifatiha. Dan termasuk dalam syirik ini juga syirik ta'til, ialah mereka yang mengosongkan nama-nama Tuhan dan sifat-sifatnya dan perbuatannya daripada golongan pelampau Jahmiyah dan Qaramitah yang tidak mengisbatkan langsung baginya nama maupun sifat, bahkan menjadikan makhluk itu lebih sempurna daripadanya. Kerana kesempurnaan zat itu adalah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna. Ini satu lagi bentuk syirik yang jelas, iaitu menafikan terus nama-nama dan sifat Tuhan. Jahmiyah yang awal, Jahmiyah yang melampau. Dan golongan Qaramitah. Qaramitah lagi lah, dia kata Tuhan itu tidak wujud dan tidak wujud. Sampai teratur sekali, na'udzubillah min zalik. Tuhan tu memang mustahil. Nak akal, nak khayal pun tak boleh. Bukan kata akal nak faham. Kalau kita fahaman Qaramitah ni,
Tuhan itu tidak wujud dan tidak juga tidak wujud dalam masa yang sama. Allahul Musta'an. Apa ke benda hang cakap ni? Ini bukan sekadar akal nak faham, akal nak terima pun tak boleh. Tak boleh langsung. Orang gila pun lebih waras daripada kenyataan ini. Allahul Musta'an. Tapi itulah sesat ni tuan-tuan dan perempuan, para penonton yang rahmati Allah. Bila kata sesat ni, memang jurang neraka tu Tuhan buat memang cukup dalam untuk membolehkan orang itu jauh mana pun dia boleh pergi sesat dia, insya-Allah cukup dalam jurang neraka tu untuk dia. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Golongan Jahmiyah yang awal menafikan terus Tuhan tidak ada nama, tidak ada sifat. Kemudian penyakit ini berjangkit kepada sebahagian umat Islam, antaranya ialah Mu'tazilah dan juga Ahli Kalam, Asy'ariyah, Maturidiyah. Walaupun mereka ni tidak seteruk golongan Jahmiyah dan juga Falasifah Batiniyah, Ismailiyah, Qaramitah, tapi mereka ni ada unsur melekat dengan mereka daripada pahaman tersebut. Nasallallahu al-afiyah. Jadi ini di antara perkara yang syirik yang pertama, jenis yang pertama syirik at-ta'til. Dan insya-Allah kita akan bahaskan lagi masalah syirik yang bentuk yang golongan yang ketiga ini pada kelas yang akan datang, dan kita masuk jenis yang kedua, an-nau' tsani daripada bentuk syirik. Baik. Kita tengok soalan sekejap. Nampak ada soalan ni. Bagaimana orang yang mengingkari Allah di langit dan kata wujud bila makan? Adakah mereka ini Jahmiyah? Ya, ini akidah Jahmiyah lah. Akidah Jahmiyah yang paling jelas sekali. Akidah Jahmiyah bila dia muncul, dia mengingkari kewujudan Allah di atas arash. Dia mengingkari kewujudan Allah di atas arash. Dan perbahasan tentang kedudukan golongan ini macam kita dah sebut dalam banyak kelas kita ialah akidah mereka adalah kufur. Akidah mereka adalah kufur. Tapi dari segi nak menghukum orang yang sebagai kafir, ini perlu merujuk kepada dawabit takfir dan juga syarat-syaratnya lah. Kalau dia orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, kadang-kadang dia ada syubhah, dia ada apa semua. Jadi ini kita tak boleh terus kata mereka ini kafir macam itu saja. Mesti ada penelitian terhadap syarat-syarat takfir. Dan ini kita dah bahas dalam banyak kelas kita. So anda takkan ulah panjang lebar di sini, boleh rujuk balik semua kelas-kelas kita daripada sejak awal anda mengajar Yayasan Ta'lim daripada tahun berapa? 2010 kan, sebelum anda kerja lagi. Oh, 2010 Ustaz. 2010 kan. Ya, betul. Kita dah bahas lebih daripada beberapa kelas isu ni saja. So boleh rujuk balik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah perbezaan wahdatul wujud dan wahdatul syuhud? Atau keduanya sama sahaja? Macam kita dah pernah bincang dulu dalam kelas juga. Kita dah sebutkan juga masalah wahdatul syuhud, wahdatul wujud. Kan? Semua kita dah bahas dulu dalam kelas bincang kita tentang sufiah. So anda akan jawab ringkas jugalah kat sini sebab kita dah bincang. Dan mungkin kita akan bincang juga kalau ada perkataan munasabah lain bagi Ibnu Qayyim nanti insya-Allah. Secara ringkas nak jawab di sini, wahdatul wujud dan wahdatul syuhud sama dan tak sama. Golongan yang beriktikad dengan wahdatul wujud dan wahdatul syuhud, mereka menganggap mereka tak sama. Macam Yahudi dengan Nasrani lah. Tuhan kata masing-masing mengatakan mereka tak sama. Tapi Tuhan kata hakikatnya sama saja. Kan, sama kufurnya. Kan? Jadi hakikatnya wahdatul wujud dan wahdatul syuhud sama kufurnya. Kerana apa makna wahdatul syuhud? Tidak ada yang dia lihat melainkan Allah Ta'ala. Anda tidak ada yang lihat melainkan Allah Ta'ala. Kan? Dan wahdatul syuhud adalah pembawa kepada wahdatul wujud. Sebab tu yang muncul dulu wahdatul syuhud dulu, kemudian baru wahdatul wujud. Sebab golongan wahdatul syuhud kata, bila kita dalam keadaan fana, keadaan syukur, keadaan mabuk zikir, mabuk angau dengan Tuhan, dia kata, masa tu kita tak rasa
kehadiran lain kecuali kehadiran Tuhan. Dan kita pun hilang, fana, lebur daripada diri kita. Masa itulah kita akan keluar perkataan, Maha suci aku, tidak ada dalam jubah melainkan aku, melainkan Tuhan, tidak ada dalam rumah ini melainkan Tuhan. Kemudian di sini timbul satu persoalan. Apa dia persoalan dia? Dalam ajaran tasawuf, realiti itu ialah apa yang kita alami, experience. Dalam keadaan yang disebut sebagai God's ecstasy. Mabuk Tuhan, mabuk angau Tuhan. Nas'alullah al-afiyah. So bagi golongan sufi, apa yang kita lihat ketika itu, itulah hakikat realiti. Jadi di sini datang persoalan oleh golongan wahdatul wujud. Kalau dah apa yang kita lihat masa dalam keadaan kita mabuk, kita wahdatul syuhud, itulah realiti. Dan yang kita nampak masa itu, tidak ada yang wujud melainkan Tuhan. Maknanya itulah hakikatnya. Tidak ada yang wujud melainkan Tuhan. So hakikat wahdatul wujud dia adalah hanya satu tapak lagi saja untuk jadi wahdatul wujud. Wahdatul syuhud tak ada beza. Walaupun orang wahdatul syuhud mengakui, dia kata tak, yang kita tengok itu ialah yang kita perasan macam itu. Tapi bila kita sedar, bila kita sahwun, kita jaga daripada mabuk kita, dah habis dah kesan God's ecstasy tadi dari mereka, maka kita akan rasa balik kewujudan diri kita. Allahul Musta'an. So wahdatul syuhud, alasannya, lapiknya dia macam nak melunakkan kekufuran tersebut supaya orang awam tidak nampak hakikat sebenar akidah kufur mereka. Tapi hakikatnya dia saling melazimi. Saling lazim melazimi. Kita boleh kata wahdatul syuhud ni adalah depa punya lapik, depa punya topeng untuk menutup akidah mereka yang sebenar, iaitu wahdatul wujud. Allahul Musta'an. Tayyib. Soalan ke seterusnya, dia kata ada hadis Nabi SAW kata orang yang meminta ruqyah dan orang yang ruqyahkan orang lain terkeluar daripada golongan yang masuk syurga tanpa hisap. Adakah hadis ini umum atau ruqyah? Atau ruqyah tidak ikut pasal neraca Quran dan sunnah, dan ada unsur syirik sebab dalam tabiat. Ini kita dah jawab dalam kuliah Kitabut Tauhid. Kita dah bincang. Ini hadis ini dalam bab ketiga dalam Kitabut Tauhid. So kalau nak tahu jawapannya lebih lanjut, rujuk balik dalam kelas Kitabut Tauhid. Tapi jawapan mudah yang anda boleh bagi ialah meminta orang jampi. Jampi yang dimaksudkan dalam hadis itu ialah jampi yang syar'i, bukan jampi yang syirik. Dia adalah jampi yang, kalau syirik itu masuk neraka, bukan lagi tak masuk syurga tanpa hisab dan azab. Itu kena azab. Allahul Musta'an. Jadi hadis ini cerita tentang jampi yang dibenarkan, tetapi kita tidak digalakkan untuk minta orang jampi selagi mana kita boleh menjampi diri kita sendiri. Tapi kalau kita pergi ziarah orang sakit, disunatkan untuk kita jampi mereka tanpa mereka minta. Perinciannya, perbahasannya rujuk balik dalam kelas yang telah kita bincangkan secara panjang lebar masalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia dalam setiap masalah selalu menyalahkan Tuhan. Adakah ini tergolong dalam golongan etis? Menyalahkan Tuhan, tidak redha dengan takdir, apa lagi hukumnya melainkan kufur, macam yang telah kita bahaskan dalam kelas Kitabut Tauhid berkenaan dengan orang yang tidak babu as-sabr ala aqdarillah, bab sabar akan ketentuan Allah. Jadi menyalahkan Tuhan, tentulah ini adalah dosa besar. Kan termasuk dalam putus asa daripada rahmat Allah, su'udzan billah yang telah kita bincangkan dalam Kitabut Tauhid. So persoalan perinciannya boleh dirujuk balik dalam kelas Kitabut Tauhid. Kelas hari Rabu yang kita dah selesai dulu. Baru selesai hujung tahun lepas. So boleh rujuk balik pada kelas Kitabut Tauhid perinciannya. Tapi tentulah menyalahkan Tuhan, menyalahkan takdir, ini adalah sifat kufur akbar, kufur besar. Nasallallahu al-afiyah.
Naam. Kalau dah tak ada soalan, kita tangguhkan kelas kita untuk pagi ini. Setakat itu dulu insya-Allah, dan kita bertemu lagi pada Ada satu lagi. ada satu lagi. Okay. Sekejap Okay. Masa azan, masa dikumandangkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita kena berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sunnahnya selepas azan. Bila azan sudah habis, kita berselawat dan kita berdoa. Itu yang datang dalam sunnah. Bukan masa kita jawab wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang datang dalam hadis ialah berselawat ketika habis azan sebelum kita baca doa. So itu yang sabit, yang sahih ialah kita membaca selawat itu selepas azan. Selepas azan. Naam. Terima kasih. Ini adalah link ke podcast yang ana dah bincangkan masalah wahdatul wujud dan wahdatul syuhud. Naam, terima kasih kepada yang kongsi link tersebut. Ini adalah kita dah bahaskan. Dan banyak juga persoalan yang kita bincangkan di podcast anda ini. Anda dah bincangkan. Baru je anda bincangkan juga isu LGBT dan sebagainya. So boleh rujuk di situ berkenaan dengan isu tersebut. Jazakallahu khairan. Taib. Mungkin apa nama admin boleh tolong copy paste link ini dan dekat itu macam dah. Okey, jazakallahu khairan. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada kelas yang akan datang. Semoga Allah Taala mudahkan urusan kita dan memberkati kita dan memanfaatkan apa yang telah kita pelajari. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.